Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Kita berjumpa sekali lagi untuk kelas hari ini. Baik, hari ini kita masuk ke tajuk permainan tradisional masyarakat kita. Okey, apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional ni maksudnya adalah permainan yang daripada zaman nenek moyang lagi dah permainan ni ada. Okey, permainan yang menjadi orang kata image sesuatu negara ataupun sesuatu bangsa. Baik, mari kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif kita yang pertama, objektif kita hanya ada satu je, mencatat maklumat dalam bentuk grafik. Maksudnya nanti awak akan ada diberi petikan dan dalam petikan tu awak kena cari maklumat yang penting, kemudian awak akan tulis dalam bentuk jadual. Okey? Baik, mari kita tengok muka surat 121. Kini ya. Tajuk dia permainan tradisional masyarakat kita. Baik, di situ dia bagi 3 jenis permainan. Okey, jadi mari kita baca satu persatu. Okey, yang pertama, galah panjang. Okey, galah panjang ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Melayu. Permainan ini juga dikenali sebagai Toy dan Cho. Dalam permainan ini ada 2 pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Pemain pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Ini kita panggil galah panjang. Okey. Baik. Kalau awak tengok ada saya bagi kat sebelah ni. Okey, di sebelah ni adalah contoh padang ataupun garisan permainan galah panjang. Okay, kalau awak tengok yang biru tu pasukan biru. Okay, pasukan biru dalam ni dia menjadi penyerang. Okay, yang merah bertahan. Itu fungsi-fungsi garisan tu. Okay, setiap daerah mempunyai syarat yang berlainan. Okay, kalau saya tak tahulah kalau awak pernah main permainan ni. Tapi kalau saya dulu, kami akan bermain siap ada buaya lagi. Buaya ni dia tak masuk mana-mana kumpulan. Okey, buaya ni dia akan jadi macam kata tengah-tengah. Siapa yang terkena sentuhan buaya ni mati. Okey. Baik. Jadi permainan ni memang sangat seronok, ya. Okey, kita tengok permainan yang kedua. Okey, apa permainan yang kedua? Permainan yang kedua ialah Yo-Yo Cina. Ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Cina. Permainan ini berasal dari China dan wujud sejak zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644. Dalam permainan ini, pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Yoyo diputar dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Ini namanya yoyo Cina. Okey. Ini permainan yoyo ni maksudnya dah lama dah Dah beribu tahun dah wujud permainan ni. Ya, okey, sekarang ni permainan ni selalunya orang akan guna untuk buat persembahan. Okey. Sebab kita dah jarang nampak orang main permainan Yo-Yo Cina untuk saja-saja, dah jarang. Okay, dan selalunya permainan ni sekarang dijadikan sebagai persembahan. Kalau tengok gambar contoh saya bagi tu, cara nak main dia, ya. Okay, mereka kena pastikan macam yo-yo kita main kat jari tu. Tapi yo-yo kat jari tu, tali tu dah diikat kan. Ini tak. Okay, baik. Jadi, sekarang kita tengok permainan yang ketiga. Kabaddi. Ialah sejenis permainan tradisional masyarakat India. Permainan ini berasal dari India dan berusia ribuan tahun. Permainan ini dimainkan oleh 2 pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Dalam permainan ini, satu pasukan
akan bertindak sebagai penyerang manakala pasukan yang lain bertindak sebagai pihak lawan. Pada akhir perlawanan, pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Okey. Maksudnya dalam kabadi ni pun ada dua kumpulan. Dia lebih kurang sama macam permainan galah panjang tadi, yang berbezanya mereka kena sentuh apa tadi? Kita kena sentuh pihak lawan. Ya, permainan ni dah menjadi sangat popular hingga dah ada satu orang kata dijadikan satu sukan khas. Okey. Ke peringkat antarabangsa sekarang. Sekarang ni permainan ni dah bukan orang India sahaja yang dah main. Okey, orang luar negara pun dah main. Baik, okey, ini adalah 3 jenis permainan tradisional yang ada di Malaysia. Okey, jadi mari kita tengok aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua ni adalah kita kena dapatkan maklumat yang ada dalam petikan lah. Okey, macam petikan yang kat atas ni, galah panjang. Okey, saya dah senaraikan dia punya orang kata maklumat yang dapat. Okey, yang pertama, nama permainan. Okey, jadi kat atas ni adalah apa nama permainannya? Galah panjang. Okey, permainan ini dimainkan oleh masyarakat mana? Masyarakat Melayu. Dan kedua, apa nama lain untuk galah panjang? Toh dan Joh. Okey. Okey, berapa orangkah pemain untuk permainan galah panjang ni? Ya, ada 5 orang. Okey, macam mana kita nak bermain? Pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Okey, bagaimana kita nak dapatkan pemenang bila permainan galah panjang ni dimainkan? Okey, jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Okey, macam mana saya dapat maklumat sebelah ni? Macam mana? Okey, semua saya dapat daripada petikan di atas. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, galah panjang ni yang pertama, nama dia. Okey, kemudian permainan masyarakat, permainan tradisional masyarakat Melayu. Okey, kemudian nama lain dia Toh dan Joh. Nampak? Dikenali juga sebagai Toh dan Joh. Okey, bilangan pemain macam mana saya tahu ada 5 orang? Di sini ada. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain dan seterusnya. Okey, cara bermain macam mana kita nak main? Saya ambil daripada sini. Pemain, pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Dan cara nak menang, di sinilah kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Okey, ini maklumat dia. Okey, baik, kita tengok yang kedua, Yo-Yo Cina. Okey, apakah nama permainan ni? Dalam petikan ni adalah Yo-Yo Cina. Okey, jadi mestilah permainan ni adalah permainan masyarakat Cina. Kat sini ya jawapan dia. Okey, kemudian asal usul. Asal usul. Daripada mana permainan ini berasal? Siapa tahu? Dia dalam petikan dia berasal dari China dan wujud sejak zaman dinasti Ming. Ya, iaitu sekitar tahun 1386 hingga 1644. Okey, itu jawapan dia. Okey, kemudian macam mana kita nak main? Macam mana? Okey, pemain perlu memutarkan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yo-yo. Okey, sambil melakukan pelbagai aksi yang mengagumkan. Okey, dan yang terakhir, macam mana cara nak menang? Kena imbang yo-yo supaya tidak jatuh. Kalau jatuh tu kira kalah lah. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, Kabali. Okey. Kabali. Apa nama permainan? Of course dah. Kita dah tahu kat sini. Kabali. Okey. Dimain oleh siapa? Siapa yang main? Masyarakat India. Okey. Kemudian asal usulnya. Ya, berasal dari India dan berusia
ribuan tahun. Okey. Kemudian berapa orang yang diperlukan untuk main permainan ini? 12 orang pemain, 7 pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Awak kena tengok dalam petikan tu, jangan tunggu jawapan saya je. Ya. Okey, kemudian macam mana kita nak menang? Yang mengumpul mata tertinggi. Okey. Kumpul mata tertinggi dikira sebagai pemenang. Baik. Habis semua kita dah dapat maklumat ke tiga-tiga jenis permainan ni. Jadi, kita akan masuk ke aktiviti yang ketiga. Ya, awak akan catat maklumat yang daripada petikan tadi ke dalam bentuk jadual yang dah saya bagi kat sini. Okey. Berdasarkan maklumat-maklumat tadi, ada beberapa maklumat yang tidak lengkap tentang permainan-permainan ini. Jadi, di sini galah panjang. Tadi kita tak tahu kat mana asal-usul galah panjang ya. Okey, galah panjang ni berasal daripada ada di Tanah Melayu ni sejak tahun 1960. Lepas tu dia berkembang ke serata Tanah Melayu. Permainan ni juga dimainkan oleh siapa? Oleh negara Singapura, Thailand, Indonesia dan juga Brunei. Okey, kita masyarakat serumpun ni main permainan yang lebih kurang sama, tapi sama je. Tapi walaupun permainan ni dimainkan di seluruh Nusantara, setiap negara mempunyai syarat dan cara bermain yang sedikit berbeza. Sikit je beza dia. Okey, kemudian nama lain galah panjang tadi apa? Tao dan saya lupa lagi satu. Okey, nanti kita rujuk balik. Okey, kemudian yoyo Cina. Tadi dalam petikan tidak dinyatakan apa nama lain dia. Okey, nama lain dia adalah Diabolo. Okey, kemudian kabadi, nama lainnya kabadi. Okey. Ini nama lain. Macam mana saya dapat maklumat ni? Dengan bacalah, cari daripada sumber-sumber internet. Lepas tu kita boleh dapat. Okey. Kemudian bilangan pemain. Saya salah eja sebenarnya. Okey. Bilangan pemain bukan buang R. Yang ini yoyo Cina, buang H. Okey, yoyo Cina. Okey, bilangan pemain. Tadi yoyo Cina tak dinyatakan berapa orang. Okey, hasil siasatan saya, hasil rujukan saya, permainan ini boleh dimainkan secara individu atau berkumpulan. Okey, cara permainan tadi kita dah tahu macam mana galah panjang main. Kita pun dah tahu macam mana yoyo Cina main. Tapi awak tahu tak macam mana kabadi ni main? Tak ada kan disebut dalam petikan. Jadi saya dah carikan untuk awak. Okey, jadi kat sinilah. Okey, kabadi ni main macam mana? Setiap pasukan bergile-gile berlari ke garisan tengah untuk separuh gelanggang pasukan lawan. Maksudnya mula duduk dekat garisan lain, dilari ke dekat sikit ke pihak lawan. Okey, kemudian kenapa dia lari ke pihak lawan? Untuk sentuh ahli pasukan lawan dan kembali ke padang. Kira dari situ dah dia dapat mata. Okey, tapi sebenarnya kabadi ni ada juga cara lain nak dapatkan mata, tapi itu adalah cara yang umum ya. Okey, jadi maklumat-maklumat lain semua dalam nota yang ataupun yang kita dah bincangkan tadi. Jadi awak boleh rujuk semula ataupun saya dah letakkan lampiran ni di dalam ruang deskripsi di bawah video ini. Jadi awak boleh download di situ. Jadi sekian sahaja. Okey, kerja ni kena buat dalam buku pemahaman. Okey, boleh buku pemahaman ya. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita akan berjumpa untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum. Stay safe, jaga diri dan bye. See ya.